Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu masa dan waktu. Okey. Pertama sekali kita akan tengok dulu objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran pada hari ini yang pertama, pada akhir pembelajaran kamu dapat membaca dan menulis waktu dalam jam dan minit. Yang kedua, kamu boleh merekod waktu dalam jam dan minit berdasarkan aktiviti yang sesuai. Okey, kita tengok dulu objektif yang pertama. Okey, yang ni cikgu imbas kembali pada pembelajaran minggu lepas. Okey, semua tahu ni adalah paparan muka jam. Okey, kita panggil jam analog. Okey, bukan jam digital. Okey, untuk tahap kamu perlu kenal dulu jam analog. Sebab dia lagi penting berbanding jam digital. Okey, apa yang kamu perlu tahu pada jam analog atau muka jam? Yang pertama, kamu perlu tahu muka jam ada 3 jarum. Okey, tapi yang kamu perlu tahu hanya 2 sahaja. Yang pertama jarum jam, yang kedua jarum minit. Okey, cikgu cuba kamu tengok di skrin. Jarum untuk jam dia pendek. Jarum dia pendek. Manakala untuk jarum yang panjang adalah jarum bagi minit. Okey, dah tahu kan? Dan pada muka jam, okey, kita ada nombor 1 sehingga 12. Okey, tengok nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, sehingga 12 sahaja. Kemudian, okey, apa yang kamu perlu tahu adalah tanda senggatan. Pada muka jam dia ada tanda senggatan. Kalau kamu perasan, daripada nombor 12, okey, daripada nombor 12 sehingga nombor 1 ada senggatan yang kecil. Okey, ada berapa senggatan? Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Daripada nombor 12 sehingga nombor 1, kamu akan dapat 5 senggatan. Okey. Macam apa maksud senggatan ni? Senggatan ini membawa maksud minit. Kalau 1 senggatan bermaksud 1 minit. Kalau ada 5 senggatan, dia akan ada 5 minit. Okey. Seterusnya, macam mana, apa langkah yang mudah untuk kamu tahu senggatan dengan minit ni? Okey, cikgu dah buat satu tabel di sebelah kanan. Dia menggunakan sifir darab 5. Kalau kamu masih ingat sifir 5, okey, 1 darab 5 sama dengan 5, 2 darab 5 sama dengan 10, sehinggalah 12 darab 5 sama dengan 60. Kenapa sampai 12? Sebab muka jam hanya ada sehingga nombor 12. Macam mana nak menentukan? Okey, jika kita tengok pada jarum panjang. Okey, jarum panjang. Sebab apa kita nak tahu berapa minit? Jadi kita tengok pada jarum panjang. Okey, kalau jarum panjang berada pada nombor 6, bermaksud tengok pada nombor 6, tengok nombor di sebelah dia 30 minit. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Okey. Yang pertama, sekarang berapa minit muka jam ni tunjuk? Okey, kita tengok pada
jarum panjang dia. Jarum panjang dia berada pada nombor 3. Okey, pada nombor 3, kamu tengok sifir darab kamu tadi. Okey, nombor 3. Okey, untuk nombor 3 sama dengan 15 minit. Okey, 15 minit juga sama dengan, tengok ada pecahan, ada gambar pecahan yang berloret. Okey, bermaksud ni bila cikgu lukis, dia sama. Bahagian sini kita panggil dia 1/4 atau suku. Okey, suku apa? 1 bulatan penuh kita panggil jam. Kalau 1/4, okey, jadi 1/4 jam, ataupun kita juga boleh panggil suku jam. Okey, tadi jarum panjang pada nombor 3 menunjukkan 15 minit. Okey, bersamaan juga dengan suku jam. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, berapa minit muka jam ini? Okey, tengok pada jarum panjang berada pada nombor 6. Baik, okey, bila nombor 6 kita rujuk sifir darab 5 kita tadi. Nombor 6 berada, okey, 6 darab 5 sama dengan 30. Jadi bermaksud 30 minit. Okey, untuk 30 minit pun ada dalam pecahan juga. Okey, kamu boleh tengok pecahan ni. Pecahan ini bermaksud 1/2. Bila sebut 1/2 bermaksud separuh atau setengah. Setengah apa? Okey, tadi cikgu dah bagi tahu 1 pusingan penuh kita panggil jam. Jadi setengah jam. Okey, 30 minit sama juga dengan setengah jam. Okey, seterusnya kita belajar pula untuk sebut dan tulis waktu. Okey, biasa kamu duduk sebut pukul 2:30, 4:30. Okey, yang tu kamu sekarang semua ada jam, tetapi kamu menggunakan jam digital. Sekarang kita dalam silibus kita kena belajar jam analog. Okey, macam mana kita nak sebut dan tulis waktu? Okey, ada cara dia kita nak baca waktu. Okey, yang pertama, lihat jarum jam pendek. Okey, ingat. Yang pertama kita tengok jarum jam pendek berada pada mana. Yang kedua kita lihat jarum minit. Okey, yang panjang. Baru kita tengok jarum panjang. Okey, yang pertama tengok. Jarum pendek berada pada nombor berapa? Okey, jarum pendek berada pada nombor 9. Okey, nombor 9. Okey, ingat dulu 9. Okey, langkah yang kedua tengok jarum panjang berada pada nombor 6. Okey, jadi macam mana kita nak tulis? Kita tulis 9. Okey, 9 macam ni. Okey, titik 2 macam ni. Okey, dan 30 sebab 6 jika kamu rujuk balik jadual dalam sifir darab 5, 6 merujuk kepada 30 minit. Okey, yang ni dalam bentuk angka. Kalau kita nak tulis dalam perkataan, kita bila sebut jam kita akan sebut pukul di depan. Okey, maksud dia pukul 9:30 ataupun pukul 9:30. Disebabkan 30 ni dia merujuk pada setengah jam, kita boleh panggil dia pukul 9:30. Okey, sekarang kita cuba tengok contoh yang lain. Okey, cikgu dah buat satu tabel. Kita tengok. Okey, yang pertama tengok muka jam. Okey, kita nak menentukan waktu dalam angka dulu, dalam nombor. Tadi cikgu dah bagi tahu cara macam mana kamu nak baca jam. Yang pertama tengok jarum pendek dia. Jarum pendek dia berada pada nombor 3. Bermaksud dia mesti nombor 3 depan.
Yang kedua, tengok jarum panjang dia. Jarum panjang dia berada pada nombor 2. Bila nombor 2 dalam sifir 5, okey, 10. Jadi waktu dalam angka adalah 3/10. Okey. Bila nak tuliskan dalam perkataan, kita tulis pukul 3:10. Okey, tengok je nombor depan 3:10. Okey, contoh yang kedua pula. Tengok jarum pendek dia berada pada nombor mana? Okey, dia sama. Jarum pendek dengan jarum panjang dia berada pada nombor 4. Okay, maksud dia untuk jarum jam dia 4, manakala jarum panjang dia 4 darab 5 sama dengan 20. Jadi pukul 4:20. Okey, 4.220. Okey, macam mana dalam perkataan? Tulis pukul di depan, pukul 4:20. Okey, boleh. Kita tengok pula contoh yang lain. Okey, tengok jarum pendek berada pada mana? Okey, jarum pendek berada nombor 10. Bermaksud sekarang pukul 10. Okey, jarum panjang, jarum minit pula berada pada nombor 3. Berada pada nombor 3. Okey, 3 darab dengan 5 sama dengan 15. Bermaksud 10:15. Okey, 10:15. Tadi cikgu dah bagi tahu 15 sama juga dengan suku jam. Jadi bila kita tulis dalam perkataan, kita boleh tulis pukul 10 suku. Okey, kalau kamu tulis pukul 10:15 pun tak salah. Okey. Yang di bawah, tengok contoh yang terakhir. Jarum pendek berada pada nombor mana? 12 ke 1? Okey, bila dia berada macam ni, kita tengok nombor sebelum dia, bukan nombor paling dekat dengan dia. Kita tengok jarum ni, dia berada di mana? Dia tak sampai lagi 1. Jadi kita ambil nombor 12. Ingat bukan nombor 1. Walaupun dia lagi dekat dengan 1, tetapi untuk bacaan jam kita ambil sebelum dia, bukan yang paling dekat. Kita ambil jarum sebelum dia. Okey, jarum dia pukul 12, bermaksud pukul 12. Okey, minit berapa minit? Tengok jarum panjang berada pada nombor 8. Okey, 8 bila darab dengan 5, kamu akan dapat 40. Jadi sekarang pukul 12:40. Okey, dalam perkataan tulis pukul 12:40. Okey. Itu sahaja untuk sebut dan tulis. Kemudian kita pergi kepada objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu rekod aktiviti dan waktu. Apa maksud rekod aktiviti dan waktu ni? Okey, rekod aktiviti ni bermaksud kita melakukan aktiviti apa pada pukul berapa. Okey, yang ni cikgu ambil contoh dalam buku teks jilid 2, muka surat 45. Okey, yang ni aktiviti. Okey, yang pertama ada senaman. Tengok senaman. Okey, dia bersenam pada pukul berapa? Okey, pada pukul 7:45. Okey, kita bersenam pada waktu mana? Pagi. Okey, kita tengok pada gambar. Manakala untuk aktiviti yang kedua pada hari Sukaneka, gambar kedua pukul 8:30. Dia buat apa? Tiup belon. Ada dia makan, ada dia main congkak, ada dia cari harta karun. Okey. Sekarang kita nak isikan dalam ruangan kosong yang dia bagi. Okey, tengok waktu dengan aktiviti.
Waktu yang pertama 7.45 pagi tadi dia buat apa? Dia bersenam. Okey, senaman. Kamu tulis saja mengikut aktiviti yang dia lakukan. Yang kedua, aktiviti yang kedua iaitu tiup belon. Okey, cari mana gambar tiup belon. Kamu tengok muka jam dia. Okey, tadi cikgu dah sebut pukul 8.30. Okey. Kita tulis saja 8.30. Okey. Dia buat waktu mana? Pagi. Tulis pagi. Kemudian pukul 12 tengah hari. Okey, tengah hari ni ada satu saja aktiviti. Dia buat apa? Makan. Okey, tulis makan. Okey, aktiviti yang keempat pukul 3.25 petang. Okey, mana 3.25 petang? Okey, tengok muka jam mana 3.25. Okey, jarum pendek berada pada nombor 3, jarum panjang berada pada nombor 5. Okey, yang ni menunjukkan pukul 3.25 petang. Okey, aktiviti apa dia buat? Dia bermain congkak. Jadi tulis main congkak. Okey, dalam aktiviti. Yang terakhir, aktiviti yang terakhir, cari harta karun. Okey, cari harta karun. Tengok pukul berapa dia buat. Okey, jarum pendek berada pada nombor 5. Jarum panjang berada pada nombor 4. Okey, bermaksud pukul 5.20. Okey, 5.20 apa? 5.20 petang. Okey, macam tu. Kamu nak rekod aktiviti dan waktu. Okey, sekian itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Jadi kamu boleh buat latihan dalam buku aktiviti yang melibatkan tulis waktu dalam perkataan atau angka dan rekod aktiviti dan waktu. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.